Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendapat saya, untuk pilihan raya akan datang, PRU 15, biar semua parti bertanding solo. UMNO, PAS, Bersatu, Pejuang. Kita tengok empat-empat parti ini bertanding tanpa ada pakatan. Dan kita boleh ukur dan kaji kekuatan masing-masing. UMNO rasa mereka boleh bertanding solo dan masih menang. Parti-parti lain juga berpendapat yang mereka juga kuat. Dan tanpa pakatan atau tanpa adakan electoral pact, mereka masih boleh menang. Kalau tak boleh menang cukup kerusi untuk membentuk kerajaan, sekurang-kurang boleh menang cukup kerusi untuk menjadi kingmaker. Jadi bermaknanya jumlah kerusi yang mereka menang cukup untuk membantu parti lain membentuk kerajaan. Jadi walaupun mereka tak boleh menang pilihan raya, mereka boleh membantu parti lain membentuk kerajaan oleh kerana kerusi yang mereka menang ni banyak ataupun cukup untuk memberi mereka majoriti. Itu pendapat masing-masing. PAS ni, dia berharap kepada sokongan orang yang nakkan Islam. Orang yang kuat agama. Tapi sejauh mana ini betul? UMNO pun, mereka rasa orang Melayu yang cinta nasionalisme, yang menyokong perjuangan Melayu untuk menegakkan hak kepentingan Melayu, mereka akan sokong UMNO. Tapi kalau kita kaji 4 pilihan raya yang lepas, yang sebelum zaman Merdeka, zaman Mahathir Perdana Menteri, tak kisahlah, kita ambil 4 pilihan raya yang lepas. Pilihan raya yang diadakan selepas Mahathir bersara, selepas Mahathir dah serah kuasa, sejarah menunjukkan bahawasanya PAS ni, habis tinggi mereka boleh menang 1.5 hingga 2 juta undi sahaja. 1.5 to 2 million. UMNO boleh menang 2.5 juta hingga 3.5 juta undi. UMNO boleh 1 juta ataupun setengah juta, lebih sikit dari PAS. Pilihan raya yang lepas, PAS menang 2 juta, UMNO menang 2 juta setengah. Setengah juta saja ekstra. Dan jumlah pengundi untuk pilihan raya yang lepas ialah 15 juta. So dari 15 juta, PAS boleh menang 2 juta, UMNO boleh menang 2 juta setengah. Iaitu combine 4 juta setengah dari 15 juta pengundi yang berdaftar. Itu saja. Pilihan raya akan datang ni mungkin dalam 20 hingga 21 juta pengundi yang didaftar. Berapa agak PAS boleh menang dari pengundi baru ni, dalam 4-5 juta pengundi baru, dan berapa UMNO boleh menang. Oleh kerana perjuangan PAS dan perjuangan UMNO ni dianggap sebagai ketinggalan zaman. Bagi golongan muda, golongan bukan saja golongan undi 18, tapi golongan yang di bawah umur 30. Mereka rasa PAS dengan UMNO ni outdated. Oleh kerana itu, banyak parti ditubuhkan yang nak menaja perjuangan multiracial, multiculturalism, dan juga sikit sebanyak non-racist dan sekularis. Sebab mereka rasa inilah yang golongan muda lebih nak. So, kita tak tahu lagi how strong is PAS, how strong is UMNO. Kalau berdasar kepada 4 pilihan raya yang lepas, UMNO's maximum is 2.5 to 3.5. Dan pilihan raya yang lepas hanya 2.5. PAS pula boleh menang di antara 1,5 juta hingga 2 juta. Dan pilihan raya yang lepas mereka menang 2 juta. That's the maximum. Bolehkah mereka pergi lebih dari itu? Kalau bergantung kepada pengundi baru atau pengundi muda. Kita perlu
kaji dan perlu uji. Let it be a test for UMNO and PAS. Adakah perjuangan mereka ni masih relevan ataupun sudah ketinggalan zaman? Saya duduk 20 tahun di kampung di Kuala Terengganu. Majoriti orang dalam kampung menyokong PAS. Dan boleh katakan semua ni kuat agama lah. Semayang tak tinggal, bukan saja maghrib isyak pergi masjid atau surau, subuh pun dia orang pergi semayang berjemaah di surau. Dan of course lah puasa tu tak tinggal, dan dia orang pergi haji. Semua orang, hampir semua orang tu haji di kampung itu. Dan memang kita boleh summary as kuat agama, kuat Islam. Dan yang Melayu pun, yang menyokong UMNO pun kuat nasionalisme. Mereka mementingkan perjuangan Melayu, kepentingan Melayu dan sebagainya. Very traditional Malay kampung, di mana divided between nationalists and Islamists. Tapi kampung saya duduk tu kampung PAS. Jadi lebih ramai menyokong PAS dari menyokong UMNO, walaupun ada penyokong-penyokong UMNO di dalam kampung itu. Tetapi kalau kita kaji dari keseluruhan Malaysia ni, iaitu kita ambil 30 juta ataupun 32 juta rakyat, di mana 20 juta orang Melayu Islam, dan pilihan raya akan datang di mana kemungkinan akan jumlah pengundi berdaftar is about 20 juta. Adakah sentimen mereka ni sama? Saya tengok, walaupun dia orang kuat agama, semayang, puasa, pergi haji dan macam-macam tu tak tinggal, tidak semestinya jiwa mereka ni ialah untuk nak melihat satu Darul Islam ataupun Islamic State. Kalau kita tengok dari segi penyokong Melayu misalnya, orang Melayu ramai dan mereka memang kuat agama. Orang Melayu ni kuat agama. Mereka ikut peraturan, apa yang Islam suruh buat, dia buat. Apa yang Islam melarang buat, dia tak buat. Tapi tidak semestinya dia nak adakan negara Islam atau kerajaan Islam. Ini yang unik. Kalau kita kata awak ni kuat agama, awak ni saya tengok semayang tak tinggal dan macam-macam lagi, maknanya orang yang warak, pious person, tapi awak tak sokong PAS. Jawapan mereka, kita tak sokong PAS bukan kerana kita tak suka Islam atau tak sayang Islam, tapi kerana PAS ni menyeleweng dari Islam. PAS ni mengguna Islam ni. PAS ni menipu orang Melayu dan orang Islam. Itu alasan yang diberi. Mereka tak kata mereka tak sokong Islam. Mereka tak sokong parti yang berlandasan Islam. And dia bagilah sebab dia, excuse dia, dan apa sebab yang alasan yang kerana apa mereka tak sokong PAS. Tidak ada Melayu di dalam Malaysia, 20 juta orang Melayu. Tidak ada seorang Melayu akan mengata mereka tak sokong Islam. Kalau mereka kata mereka tak sokong Islam, mereka tak setuju dengan Islam, they will be in trouble. Mereka boleh ditangkap. Dan kalau tak ditangkap pun, mereka akan dikutuk oleh orang Melayu, orang Islam yang lain. So, tidak ada seorang orang Melayu di dalam Malaysia yang berani mengatakan mereka tolak Islam. Mereka hanya kata mereka tolak PAS kerana PAS mengguna Islam. Jadi dalam mereka menolak PAS tu taklah nampak yang dia orang ni anti-Islam. Dia anti-PAS, bukan anti-Islam. Dan dia anti-PAS oleh kerana PAS mengguna Islam. Itu alasan dia. Selamat. Jawapan macam tu, selamat. Tetapi yang sebenarnya, ramai orang Melayu, dia melihat Islam ni sebagai personal di antara seseorang dengan Allah. It's between you and God. Dan kita tidak boleh mempolitikkan Islam, iaitu mengguna Islam sebagai pemerintahan atau Islam sebagai kerajaan. Ini oleh kerana kebanyakan rakyat seluruh dunia, bukan saja di Malaysia,
mereka sokong sekularisme. Dan sekularisme ni sudah 200 tahun diamalkan oleh dunia. Sekularisme ni bermula di Perancis. Dan Napoleon Bonaparte lah yang menukar negara Perancis dan kemudian seluruh Europe dari negara Kristian, Kristendom, kepada negara sekular. Napoleon Bonaparte bermula dengan menyekat undang-undang Islam, undang-undang agama, dan Napoleon mengurangkan kuasa gereja, the power of the church, termasuk kuasa pendidikan, education. Semua sekolah-sekolah church, sekolah agama ditutup dan sekolah kerajaan dibuka, public school yang berdasarkan secularism. Jadi Perancis hari ini dia orang tak kuat agama. Kalau you nak buat kartun yang menghina Nabi Muhammad ataupun Nabi Isa sekalipun, tak apa. Itu kebebasan bersuara. Jadi secularism started 200 tahun dulu di Perancis, spread kepada seluruh Eropah, dan kuasa gereja dikurangkan, kuasa pendidikan gereja dihapuskan supaya rakyat boleh membina pemikiran baru, iaitu a secularist dan bukan a theological way of thinking. Jadi 100 tahun kemudian perkara ini berlaku juga di negara Islam, iaitu Ottoman Empire, di mana Kemal Atatürk yang dipanggil Father of Modern Turkey telah menghapuskan kuasa agama dan telah menukar semua sistem kepada sistem sekular. Dan hari ini kebanyakan negara ada kerajaan sekular. Oleh kerana Napoleon Bonaparte 200 tahun dulu dan Kemal Atatürk 100 tahun dulu, di mana theological state ataupun negara yang dipimpin oleh agama dihapuskan. Malaysia hari ini, walaupun secara resmi ikut perlembagaan kita ni, Islam is the official religion of the Federation. Islam is the official religion ataupun religion of the Federation. But Malaysia is not Islamic state, bukan negara Islam. Dan Tengku Abdul Rahman telah pun berkata, Malaysia is a secular country, is not an Islamic country. Dan orang bukan Islam berpegang kepada apa Tengku Abdul Rahman berkata, iaitu Malaysia is not an Islamic country, but a secular country. Ramai orang Melayu berfikiran sama. Tapi untuk mereka secara terbuka menolak Malaysia is not an Islamic country but a secular country, mereka tidak akan berani berkata demikian secara terbuka. Tapi pemikiran dia memanglah begitu. Jadi harapan PAS ialah untuk meraih undi, mendapat undi dari Islamis, orang yang menyokong Islam. Orang yang menyokong Islam, walaupun mereka ni mungkin very religious ataupun warak, tidak semesti dia nak negara Islam. Tidak semesti dia nak PAS menang pilihan raya dan memerintah. Being religious and supporting a theological state is two different things. Di Europe pun banyak orang Kristian yang kuat agama. Mereka pergi gereja bukan saja hari-hari, kadang-kadang beberapa kali sehari. Tapi dia tidak support theological state ataupun Kristendom. Itu dua perkara yang berasingan bagi orang di Eropah dan juga orang Islam. Dan di Malaysia ni tak beza. Orang yang kuat agama tidak semesti mereka nak lihat negara Islam wujud ataupun menyokong PAS atau mengundi untuk PAS. Dan kalau berpandu kepada history, sejarah, PAS ni habis tinggi boleh dapat 2 juta undi. Katalah UMNO akan datang ni, dalam pilihan raya akan datang dapat 3.5 juta undi. PAS dan UMNO baru 5.5 juta. 5.5 juta dari 20 juta pengundi berdaftar. From 20 million, PAS and UMNO combine
mendapat 5.5 juta sahaja. Tak cukup. Kalau UMNO dan PAS bersatu sekalipun, membuat satu pakatan ataupun electoral pact, still not enough. Kalau bersatu, join, pejuang mungkin tidak. Tapi kalau bersatu, join sekali. Habis tinggi, bersatu UMNO dan PAS, 3 parti ni, if they do their best, dia boleh dapat dalam ni 6 hingga 7 juta undi sahaja. 6 hingga 7 juta undi dengan syarat tidak ada bertembung. Bermaknanya 1 lawan 1. Kalau ada overlap atau bertembung, lagi kurang undi itu. They will only win dalam total ketiga-tiga parti itu mungkin dalam 5 juta saja UMNO, PAS dan Bersatu. The 3 parties combined. Kalau berlaku lawanan pertandingan 3, 4 atau 5 penjuru. So, chances of UMNO, PAS dan Bersatu membentuk kerajaan either dengan satu electoral pact sebelum pilihan raya ataupun selepas pilihan raya, post GE15 mereka duduk berpakat untuk bentuk kerajaan, tak boleh. All cannot get enough votes. Jadi perkara ni mesti kita uji dan kaji. So lebih baik jangan ada pakatan. Biar UMNO, PAS, Bersatu, Pejuang, Pakatan, Sabah, Sarawak, mereka semua bertanding masing-masing. Dan kita tengok result dia. Kita nak tengok betul ke orang Melayu ni sentimen dia kuat kepada nasionalisme, ataupun orang Islam ni sentimen dia kuat kepada sistem Islam. The answer is no. Bagi saya, bukan semua orang Melayu sokong nasionalisme atau nationalism, dan bukan semua orang Islam menyokong sistem Islam ataupun parti yang nak menegakkan negara Islam atau kerajaan yang berpandu kepada sistem Islam. UMNO and PAS will not get majority support. Sebab orang Melayu dan orang Islam tidak berjiwa Malay nationalism ataupun tidak berjiwa Islamic theologian. And at best, kalau UMNO dan PAS berpakat sekalipun, mereka mungkin boleh dapat dalam 5 ataupun 5,5 juta undi, tidak lebih pada 6 juta undi, which means even together UMNO dan PAS tak mampu bentuk kerajaan tanpa berpakat dengan parti bukan Melayu dan parti bukan Islam. Dan perkara ni mesti kita buktikan. Sebab gambaran ataupun perception yang mereka beri ialah orang Melayu ni nakkan Malay nationalism, orang Islam ni nakkan negara Islam atau sistem Islam. Is not true. And it is time that UMNO and PAS woke up. Sampai masa UMNO dan PAS ni celik mata dan memahami sentimen rakyat Malaysia, sentimen pengundi di dalam zaman moden ini. Kalau tidak, PAS ni dia masih maknanya berpandu kepada cerita dongeng yang orang Islam ni kuat Islam, orang Melayu ni kuat Malay nationalism, which is not true. And selagi mereka tidak wake up to the reality, tidak bangun dari tidur mereka, maka banyak kenyataan mereka dan tindakan mereka ni berpandu kepada dongeng yang orang Melayu ni kuat sokong Melayu, orang Islam ni kuat sokong Islam, which is not true. In fact, orang Melayu ni yang banyak yang boleh katakan kuat agama ni, mereka kuat agama semasa waktu semayang, mereka kuat agama semasa waktu puasa ataupun masa waktu pergi umrah dan pergi haji. Luar dari waktu itu, orang Islam, orang Melayu tidak beza kelakuan, perangai, sikap, tidak beza daripada perangai orang bukan Melayu ataupun orang bukan Islam. Super je. The Malays or the Muslims are religious during a certain time of the day, a certain time of the month. Luar dari waktu itu,
perangai mereka sama macam orang bukan Melayu ataupun orang bukan Islam. So kalau nak harap sokongan mereka berdasar kepada semangat dan jiwa mereka, UMNO, PAS dan juga Amanah ke Pejuang dan sebagainya is outdated in their political strategy. Assalamualaikum, salam sejahtera.